A'udzubillahi samii'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi perbincangan kita. Kali ini kita akan tengok konsepkan diri. Apa yang dikatakan konsepkan diri? Konsepkan diri adalah penilaian seseorang ke atas dirinya sendiri atau bagaimana ia menganggap tentang dirinya, sama ada secara positif atau negatif. Maksudnya adalah konsepkan diri ini bagaimana kita melihat ataupun bagaimana kita anggap diri kita, bagaimana persepsi kita terhadap diri kita. Bagaimana ataupun boleh kita katakan kita ni anggap diri kita tu bagaimana. Ada dua konsepkan diri, sama ada kita anggap diri kita itu sebagai positif atau kita anggap diri kita itu sebagai satu negatif. Ataupun dalam satu keadaan, mungkin dalam keadaan begini kita menganggap dia positif. Dalam keadaan macam ni, kita menganggap kita negatif. Ataupun dengan kata lain, kita beranggapan bahawa dalam satu-satu situasi itu, kita tidak berupaya untuk melakukan sesuatu, ataupun kita rasa dalam satu-satu situasi itu, kita tiada keupayaan, dan boleh kita katakan dalam satu-satu situasi itu, bila mana konsep sendiri kita mengatakan kita tidak boleh, so di situ kita akan berpandangan negatif terhadap satu-satu keadaan. Tetapi bila mana dalam sesuatu keadaan yang lain, yang biasanya kita melakukan sesuatu dan kita mendapat pujian, kita mendapat penerimaan, jadi kita beranggapan terhadap diri kita sangat positif dan kita rasa kita boleh melakukan sesuatu disebabkan oleh apa yang ada pada diri kita. Jadinya konsepkan diri ini terbina disebabkan oleh dalaman dan dibantu oleh faktor luaran, dan di akhirnya dalam proses kita nak membesar, dalam proses kita nak membina kita punya konsepkan diri itu, proses itu bukannya satu masa yang pendek, tapi proses pembentukan konsep sendiri, apa persepsi kita terhadap diri kita itu adalah memakan masa yang satu proses yang agak panjang. Sama juga bila kita lihat dalam bidang pendidikan, pembentukan konsepkan diri adalah satu proses yang sangat penting untuk kita membangunkan diri pelajar itu. Ada pelajar yang datang pergi ke sekolah dalam keadaan dia menganggap diri mereka itu sesuatu yang lemah, konsepkan diri mereka yang negatif, dan ada pula yang dianggap positif, dan ada pula yang di over positif, ada yang over negatif, ada yang moderate. Jadi konsepkan diri ataupun penilaian individu terhadap diri, dia memberi kesan terhadap pengajaran dan pembelajaran kita. Kalau kita lihat, ada pelajar yang dia memang suka bercakap, dan biasanya bila dia bercakap, orang akan terima dia. So dia beranggapan bahawa dia bila dia bercakap itu orang akan suka. Jadi kita akan lihat pelajar-pelajar ini petah bercakap di dalam kelas. Pelajar-pelajar ini yang dia akan sentiasa bercakap dalam kelas. Kerana apa? Kerana dia beranggapan bahawa diri mereka itu ataupun mereka mempunyai keupayaan yang positif dalam bercakap. Ada pelajar yang sangat pendiam, kemungkinan boleh kita katakan mereka beranggapan diri mereka itu tidak menghiburkan daripada sudut kita katakan konsepkan diri. Ada juga pelajar yang kita lihat dia mampu untuk berfikir, mampu untuk menjana idea, mampu untuk melakukan aktiviti, untuk menjadi ketua untuk aktiviti. Dan ada juga pelajar yang dia hanya menurut, mendengar dan tidak mengeluarkan sebarang idea dan pendapat. Jadi kalau kita lihat perbezaan persepsi terhadap diri pelajar itu, sama ada positif atau negatif, sangat-sangat mempengaruhi pembelajaran kita daripada sudut konsepkan diri. Andai kata seorang pelajar yang positif, dia akan ada motivasi
untuk mencapai apa yang sepatutnya di dalam pelajaran dan pembelajaran. Konsep kendiri yang positif dan motivasi itu biasanya dia akan sejajar. Sekiranya seorang pelajar yang positif pandang diri mereka, mereka inginkan satu kejayaan. So mereka akan berusaha, dan daripada situlah wujudnya motivasi untuk mereka mencapai apa yang sepatutnya mereka capai. Ada pelajar yang punya konsep kendiri yang negatif, mereka akan menerima sahaja apa yang berlaku. Dan ada juga golongan yang mereka tidak akan berusaha untuk mencapai kejayaan, di mana mereka melihat kegagalan itu, kelemahan itu berada di dalam diri mereka. So, konsep kendiri ini sangat penting untuk kita kenal pasti dalam diri murid dan pelajar-pelajar kita. Dan kita juga haruslah meningkatkan konsep kendiri mereka supaya mereka melihat diri mereka sebagai seorang individu yang positif, seorang manusia yang mampu untuk melakukan sesuatu sekiranya mereka ada kehendak untuk berjaya. Konsep kendiri boleh ditentukan melalui personaliti seseorang. Ada tiga konsep kendiri. Ada tiga komponen penting dalam membentuk pembentukan konsep kendiri. Yang pertama, kesedaran diri sendiri. Yang kedua, penerimaan diri dia sendiri. Yang ketiga, penerimaan daripada orang lain. Makna kata komponen dalam membentuk konsep kendiri ini, individu itu, diri itu sendiri, dia kena sedari diri sendiri. Kemudian dia terima apa yang dia terimalah seadanya diri dia. Dia sedar, dia terima. Dan pada masa yang sama, dia akan lihat macam mana penerimaan orang lain terhadap diri dia sendiri. Tiga elemen yang memenuhi konsep kendiri seorang. Macam mana ada perkara-perkara yang membantu pembentukan konsep kendiri seorang itu. Yang pertama, bila mana persepsi individu itu terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, yang ketiga, individu itu dia menerima penilaian orang lain terhadap diri dia. Yang ketiga, penilaian dia terhadap persepsi orang lain kepada diri dia. Sekali lagi, ulang. Yang pertama, persepsi dia terhadap diri dia sendiri. Secara kita katakan ikhlasnya, dia rasa apa yang diri dia tu. Yang kedua, orang lain menilai dia. Yang ketiga, penilaiannya terhadap persepsi orang pada dia. Okey, yang pertama, sekali lagi, apa yang dia anggap diri dia. Yang kedua, dia menerima apa penilaian orang terhadap diri dia, apa nilai orang terhadap diri dia. Yang tiga, dia menilai apa persepsi orang terhadap diri dia. Jadi, ketiga-tiga perkara ini dia memberi kesan terhadap ataupun dia boleh mempengaruhi konsep kendiri seorang. Yang ini ditentukan dibuat di dalam satu pembelajaran ni. Kalau kita lihat konsep kendiri, sesi individu membina konsep kendiri, penilaian orang lain yang menilai. Yang ini dia menilai persepsi orang lain terhadap diri dia. Secara umumnya dalam Islam, kalau kita lihat konsep kendiri dalam Islam sama juga. Apa kita anggap terhadap, apa kita anggap diri kita, apa penilaian orang lain terhadap diri kita, dia akan membentuk kita punya konsep kendiri. Dan apa penilaian kita terhadap persepsi orang lain pada diri kita, dia akan membentuk kita punya konsep kendiri. Kalau positif, kita punya penilaian positif lah. Kalau penilaian orang positif pada kita, contohnya yang kedua, penilaian orang lain ni, kalau penilaian orang positif, kita akan membentuk konsep kendiri kita secara tidak langsung. Seterusnya, yang terakhir, yang inilah yang membezakan, bukan kita kata terakhir, yang paling penting adalah apa penilaian agama, apa penilaian Rasul kita, apa penilaian terhadap Allah kepada diri kita. Maknanya kata, penilaian kita nak tengok adakah diri ini Allah terima kita, apa yang kita buat Allah terima kita. Okay? Jadi penilaian terhadap persepsi Allah kepada diri ini.
Adakah Allah itu menerima kita sebagai hamba kita kalau kita buat begini begitu dan sebagainya. Jadi persepsi inilah yang paling asas kalau ikut dalam ajaran agama kita. Kita berbalik kepada apakah tujuan kita dilahirkan, apakah tujuan kita dijadikan, apakah tujuan kita diciptakan di bumi ini, tidak lain tak bukan hanya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya secara ringkasnya, persepsi kendiri ataupun konsep kendiri individu itu dalam murid kita, individu dalam kelas kita, individu pelajar kita itu, dia memberi kesan terhadap perbezaan motivasi. Kalau kita lihat seorang pelajar yang positif, menganggap dirinya positif, so dia akan efek kepada pembelajaran dia. Dia akan efek kepada cara dia bercampur dalam kelas. Dia akan efek pada cara dia respon terhadap pembelajaran. Dia akan memberi kesan terhadap cara macam mana dia menyelesaikan tugasan. Dia akan memberi kesan terhadap macam mana cara dia nak menyelesaikan tugasan dan sebagainya. Jadi konsep pendiri itu dia akan memberi kesan terhadap kita divisi dalam kelas. Jadi perlulah kita mengambil kira tentang konsep pendiri individu dalam kelas untuk kita melihat untuk kita sedar bahawa manusia itu berbeza dan akhirnya kita boleh merangka satu pengajaran dan pembelajaran terhadap perbezaan kita hadapi di dalam bilik darjah. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.